Baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 7, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya tuan kita, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa faman tarakaha adzaqahu Allah ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya memandang kepada tempat yang elok, innan nazar, sesungguhnya, bahawasanya, dhamir tak kena rujuk, dhamir syad. Innan nazara, bahawasanya memandang, ila mahasinil mar'ah, kepada tempat yang elok, tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu. Semua tubuh perempuan itu dikatakan semuanya elok belaka. Jadi katanya Nabi SAW bahawasanya memandang, kita tengok, kita tilik kepada tempat yang elok. Mana tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu? Sahmun, seperti anak panah. Ini musannif kita dia tafsir selalu. Kalau misal kata tengok dalam mata hadis tu, Nabi SAW tak sebut pun kasahmin. Nabi kata sahmun, sesungguhnya tengok kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu anak panah, bukan seperti. Kalau tengok kepada mafhum ataupun tengok kepada matan hadis Nabi SAW, Nabi buat ada tasbih. Kalau kita ngaji bab balaghah, bab kecek ni, dia kena ada musyabbah bi, ada tasbih, wajah syabah. Nah, ada kecek. Kalau kita nak kecek, jadi Nabi SAW nak suruh kita tekan molek-molek, nak suruh kita ambil perhatian, Nabi buat. Nah, Nabi tak kata innan nadhara ila mahasinil mar'ati kasahmin. Nabi buat sahmun. Nah, kalau kita nak nampak sikit, kalau kita kecek buat kita, mung ni serupa dengan, serupa tu seperti, serupa dengan keruh. Nah, pada nakal tu. Tapi kalau kita buat ada syabah, nah, ada tasbih ni kalau kita buat, mung ni keruh. Berat. Kalau kita buat ada tasbih ni, nak ayatnya berat. Mung ni serupa setan mung ni. Kalau kita tengok, serupa setan, berat dah tu. Dari sudut nakal perangai kau, cuma kalau buat ada tasbih ni, mung ni setan, kau berat. Sebab itulah Nabi SAW dalam sabda dia, pertama sekali dia guna inna litauqid, nak menguatkan percakapan. Kalau misalnya kata tak ada syok, tak ada apa, tak perlu guna inna. Tapi nak menguatkan perkataan dia, nak suruh ambil perhatian sungguh-sungguh gapo dia royak ni, benda besar. Inna, sesungguhnya, an-nadhara, tengok, ila mahasinil mar'ah, kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan ini, sahmun, anak panah. Ai kasahmin, seperti anak panah.
Kalau misal kata Nabi berhenti sakat tu saja kita boleh faedah. Gak apabila sebut anak panah ni, apabila kena kepada diri seseorang, walaupun tidak masmun, tidak masmumun, tidak beracung pun, kena anak panah tempat-tempat hak molek, mati. Nah, orang ambil anak panah, tarik anak panah, kena atas dada semetar, ataupun kena atas kepala. Tu ayatnya anak panah saja tu pun bahaya dah. Habis Nabi SAW sebut sahmun masmumun, anak panah yang beracun. Anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Anak panah iblis ni banyak dah. Salah satunya adalah pandangan kita. Bila tengok kepada perempuan, maka dia tazin, dia bagi kita tengok ni comel, berasa nak tengok tubuh orang puan ni. Gak bila tengok, dia bukan tengok saja-saja, dia nak bersedap-sedap pula. Nak hawa nafsu mata ni biar puas dia tengok orang puan ni. Tu katanya Nabi SAW, kita tengok tu seolah-olah ambil panah bum. Tembok mana? Tembok hati kita. Tembok hati kita. Tu kena ngaji dalam bab nazar, dalam kitab fiqh, dalam bab munakahat. Tu bab nazar tu banyak ulama-ulama fiqh witerai isu bab memandang. Cuma ambo tak sebutlah memandang mana-mana tu, sebab semua tubuh perempuan ni elok belaka. Kalau tengok mana-mana tak kira betih kau, buku lali kau, lengan kau, hak tu haram. Kalau misal kata tengok aurat, apatah lagi kalau tengok pandangan kita kepada tubuh orang tino. Supaya kita ayat dah bapak memandang ni daripada awal lagi. Hak haram, hak setara mana. Cuma tempat elok kadang-kadang kalau bila orang tu tengok mana, kalau hak depan, maklum dah lah. Mana bahagian yang syaitan tazin kepada kita. Gak mana dulu. Kalau kok depan, kalau tengok kok belakang, dia pergi gak mana dulu. Tu tazin. Tempat yang elok. Hak tu lebih-lebih lagi. Kalau tengok beti, bentuk beti, tengok badan alik belakang, hak tu haram dah. Dan hak tu besar dah tu mudarat kepada kita. Bahkan lagi kalau tengok tempat yang kena pada poin dia. Buah dada ke. Tengok dari. Tengok kerana nak tengok hak tu. Cuma tak sabit kepada tempat yang elok, sebab katanya ulama semua tubuh badan wanita ni semuanya elok. Tubuh badan wanita semua elok, sebab tu haram kita tengok. Tak memilih salah satu. Kalau misalnya kata khusus, tengok situ je haram, tengok ke belakang hak tu je haram, maka terkeluarlah kalau tengok beti, lengan. Semua tubuh badan manusia hak dinamakan wanita itu semuanya elok. Comel belaka, nafsu kena belaka. Sebab tu kalau misal kata putus sahaja lengan wanita, putus, ayah haji, putus, accident, kita kena ambil kain tutup. Tak boleh nak tengok kerana memang kita nak tengok comel. Contoh, sebab moga nafsu manusia ni berbeza. Orang ni kalau tengok tak ada gapo. Cuma bila tangan putus tu aurat. Walaupun pisah dah daripada tubuh dia, kalau kita tengok geli aku, gerung aku tengok, tu pun tak boleh dah. Hak ni tubuh badan manusia, dia dinamakan wanita ni semua comel.
Kalau tengok seolah-olah ambil panah dah tembok pada hati kita. Masmumun, lagi pula beracun. Kata Nabi SAW, daripada segala anak panah iblis. Allah Subhanahu wa taala kata, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan ni bagi kamu semua adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan ni sebagai musuhmu hak sungguh-sungguh. Hal ni adalah salah satu daripada panahan dia. Beracun pada beracun sungguh. Nah, tafsir pada wajah syabah tu, beracun tu pada sangat segera membinasakan. Waktulah kalau misal kata ngaji pon tu, kalau dia tengok mata tak jaga, dia lebih pada kamera hak mahal ni. Kalau kamera hak mahal kena setting auto, dia nak fokus. Gak mata ni sekali dia takap je benda hak haram. Sekali dia takap, takap. Kadang-kadang des minggu. Allah duk maya pun mari. Kadang-kadang sebulan. Hebat mata ni. Dia takak tu, memori dia boleh ingat tu. Kadang-kadang ayah, ambo tak boleh nak belajar. Tak nampak dah nak belajar. Ambo nak bin ni. Tak siu bila nak ubin ni. Nak bin ni. Sebab apa? Mata. Duk nampak, tak boleh ngaji. Buka kitab nampak orang tino. Buka kitab nampak orang tino. Bahaya. Sebab itulah Nabi umpama supaya panah pula panah yang beracun. Kalau Nabi stop pada sahmun saja, pada dah. Tapi masmumun lagi pula beracun sungguh. Sebab itulah kalau kita tengok kita dengar sama-sama cerita Imam Syafi'i dia ngadu kepada guru dia Waqi' bin Jarrah. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi, aku ngadu kepada guru aku Waqi' bin Jarrah tentang buruknya hafalan aku. Tak teringat, jadi payah nak ingat. Sedangkan kita tahu Imam Syafi'i ni hebat tak hebat dia. Bila dia baca kitab ke gapo, lekat selalu. Baca kitab lekat lalu pada ingatan dia. Dan Imam Syafi'i yang umur berapa tahun boleh berfatwa dah. Atau hebatnya Imam Syafi'i. Tapi dia ngadu kepada guru dia tentang buruknya hafalan dia. Tak berapa nak okey, sebelum ni okey. Warsyadani ila tarkil ma'asi, katanya guru dia Waqi', dia ayat kepada aku suruh tinggal maksiat. Dan dikatakan setengah daripada cerita Imam Syafi'i ni tengok kepada betis perempuan. Tu pun bukan tengok kerana nak istimta', bukan kerana nak tengok, nak suka-suka, nak wipuah hawa nafsu mata, tak ada. Tengok betis wanita tu pun kerana angin lalu selok nampak betis wanita. Bukan kerana pisah tengok, tapi lepas pada tu hafal jadi kurang. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, maka katanya guru saya, katanya Imam Syafi'i, dia kata sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu ini tidak dianugerahkan kepada orang yang melakukan maksiat. Sebab tu jangan sungguh tambah-tambah kalau kita yang ngapa Quran, hafizul Quran, hamalatul Quran, tak jaga mata, tak akan boleh jaga Quran di dalam dada. Walaupun habis saja, bukan al-hafiz, tapi al-habis. Sebab apa? Sebab ngapa tak apalah, ngapa start daripada awal, ngapa tasmi', nak jaga hafalan lama, nak ulang balik, nak murajaah, nak hak tasmi' ni 2 pipi sampai 2-3 tahun, tak habis nah.
Tapi nak jaga supaya kekal Al-Quran di dalam dada, kalau tak jaga mata, dia tak akan kekal. Dan kalau misal kata kita royak, tak apa, otak aku ni gelega, tengok maksiat banyak mana pun boleh ingat lagi Quran. Kalau Allah Ta'ala beri juga kita ingat Quran, tapi kita duduk seher mata kita kerana kita duduk rasa ingatan kita ni kuat, kita takut-takut tu daripada istidrak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena jaga mata, sebab apabila berpunca daripada mata, dia pergi kepada hati, sementara sangat nak membinasakan hati kita. Sebab tu Nabi kata gitu, min sihami iblis, faman tarakaha, barang siapa meninggalkan dia kan melihat pada tempat yang elok daripada perempuan. Kalau dia tinggal, dia tak tengok, dia tak tengok tempat elok daripada perempuan. Tak tengok tu pula kerana apa? Kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syarat nak dapat pahala. Bukan takut, takut orang tengok aku, boleh ni, boleh terbang. Tak tengok. Depan orang je tak tengok dah. Belakang orang curi-curi tengok. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dah sebelum daripada ni, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala tahu. Mata yang jenis curi-curi tengok pada benda yang haram. Kalau misal kata takut kerana orang kata kita gitu gini, ataupun tak tengok sebab apa? Sebab nak suruh aku, orang ni royak aku ni waruk, dia tu waruk, dia tu tak tengok kepada orang tina, tak tengok, tapi dalam hati duduk ringing sangat-sangat. Dan bila tak ada orang tengok, ni bahaya. Kalau misal kata tak tengok kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pahala. Allah Ta'ala beri pahala. Bukan setakat tu saja, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat, faman tarakaha adzaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Nescaya memperasa, adzaqahu Allah Ta'ala. Kalau kita tengok dalam kitab Arab, dia jauh tu adzaqahu tu. Dia kena perdekat sebab muka dia satu kalimah je. Adzaqahu. Adzaqahu Allah Ta'ala. Nescaya memperasakan dia kan barang siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperasakan. Allah Ta'ala wi kecap. Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kesedapan amal ibadah kalau tak tengok. Dan kalau misal kata sebelum daripada ni kita tengok, semua biasalah bila jatuh istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita tinggal betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ni janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala akan beri dia kecap, Allah Ta'ala akan beri dia rasa ta'ma ibadatan, kesedapan amal ibadat. Bila buat amal ibadat berasa sedap, berasa suka, berasa tenang. Ni dia pucuk sebenar. Bakpo berasa malas nak buat ibadat. Salah satunya mungkin maksiat mata kita tak tinggal lagi. Ni hak paling besar. Sebab apa? Sebab kalau kita duk galau sokmo mata, berasa jadi kalih dah. Ni hak bahaya. Kita kalau cuma sikit-sikit cuci lalu, insya-Allah bersih lalu, mudah tanggal. Tapi kalau duk main perang, duk main sipel, duk main taruh lama-lama, foto tu jadi pepetik sawo last kali kena ambil kelorok baru ini. Ni jatuh minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ni janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalnya maksiat mata kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita manis dalam buat ibadat. Sebab itulah tak heran kalau misal kata orang tu boleh baca Quran,
boleh mulai 1 juzuk sehari. Tu sikit je bagi orang yang hafal Quran. Nah, sekurang-kurangnya 3 juzuk sehari. Tapi kalau misalnya kata boleh mulai 1 juzuk sehari, mulai murajaah 1 juzuk sehari hafalan dia. Nah, kalau kita tengok orang-orang boleh dah zikir kadang-kadang 10,000. Lagu mana demo-demo ni berasa sedap. Sebab itulah nak kata sedap dalam buat ibadat ni tak boleh nak kata. Melainkan orang itu sadiq ilallah. Nah, orang itu jadi sendiri. Nak kata sedap tu lagu mana, tenangnya lagu mana, kena diri kita sendiri jadi dulu. Kalau orang lain kata sedap weh selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berasa tenang weh hati. Mana kau berasa tak jadi gapo je selawat. Ada masalah pada diri kita. Nah, kalau misal kata orang boleh baca Quran 5 pipi sehari, 5 pipi sehari, 5 pipi sehari, kita guna suruh malah nak buka Quran, kena cek balik dah mata kita terutama sekali. Aku jaga kau dak mata, kau dak buat sihir je, kau dak buat galau je. Tubik rumah tu kan, nah pakai tengok, memang nak cari dah, memang nak cuci mata dah. Mari nak dia kacik kali lama dah tak di, apa dah pun lagi tahu ni saja-saja je. Lagi cuci mata, waktu balik dah. Dah. Ni Allah Rabbi, kalau misal kata sikit tadi pun hafalan Imam Syafi'i boleh hilang. Dah. Apatah lagi kalau misal kata 2-3 kilo sehari. Dak tengok buat sihir. Kalau kita tinggal kata Nabi Allah Ta'ala akan beri kesedapan dalam buat ibadat. Rasa ingin buat ibadat, rasa sedap dalam buat ibadat. Yang menyukakan ia akan kesedapan amal ibadat akan dia akan barang siapa. Nah, rasa sedap, rasa suka. Bila suka dia rasa nak buat lagi. Last sekali jadi candu pada ibadat. Lepas 2 rakaat. Lagu mana orang tu boleh bangun malam aku tak boleh. Lagu mana orang tu boleh kesejik semua apa aku tak boleh. Nah, bahasa berat dah. Dia kena cek takut ada maksiat yang kita tak tinggal. Dan kita duduk berasa tak apa dengan maksiat tu. Tu bahaya lagi. Berasa tak apa dengan maksiat. Berasa tak dosa dengan buat maksiat. Ni hati kita tu kena cek balik. Kena cek balik. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim. Imam Hakim dalam mustadrak dia lah, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dan menghukumkan ia Imam Al-Hakim itu akan sanadnya dengan sahih. Nah, katanya Imam Al-Hakim sanad hadis ini adalah sahih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli bani adam hadduhu minaz zina fal'ainani tazniyani wa zinahuma an-nadharu wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu war rijlani. Ada setengah cetakkan war rajulan ini 2 lelaki. Nah, warrijlani tazniyani wa zinahumal mashyu wal famu yuzni. Bukan yuzni tu, nah, la'ana sawab yazni wal famu yazni wa zinahu taqbilu wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalikal farju au yukadzibuhu. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Kata Nabi, likulli bani adam hadduhu minaz zina. Ada bagi tiap-tiap manusia, tak kira siapa, ada bahagia dia, ada habuai dia, ada sebab daripada zina. Apabila berlaku sebab, akan berlakulah musabbab. Nah, bila berlaku sebab, maka akan berlakulah musabbab.
Kalau kita tak pandai jaga akan berlaku musabab. Musabab dia apa? Zina. Zina dosa besar. Tapi Nabi kata tiap-tiap anak ada ni ada hawa dia, ada gia dia daripada zina. Ada gia daripada zina. Ni yang panggil isnad pada sebab. Nah, kalau kita tengok zina sungguhnya lagu mana? Nah, zina sungguh tak ada zina. Iaitulah memasukkan zakat seorang laki-laki yang wadih ke dalam faraj perempuan yang wadih, itu nama zina. Nah, dengan tanpa ada ikatan, itu zina. Tapi Nabi SAW kata tiap anak adanya ada dia daripada zina. Nah, kadang-kadang Nabi sandar zina tu kepada mata. Nah, Nabi kata maka dua mata itu berzina keduanya. Tak ada orang berzina dengan mata, tak ada. Nah, kalau kita nak bahagia dia kan, ada bahagia dia. Makna kata sebab nak boleh berlaku zinanya, semua anggota kita ni ada dia masing-masing. Mula-mula tengok kan, sebab kita kata mula-mula kali nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqaun. Nah, daripada mata belakang tu, daripada mata. Jadi Nabi SAW kata maka dua mata itu berzina keduanya. Lagu mana cara mata ni berzina? Lagu mana? Dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Yakni barang yang tiada harus tu barang yang haram. Nah, tiada harus makna kata haram, daripada kita memandang kepada dia. Mata duk tengok benda-benda yang haram dipandang, maka tu dinamakan mata kita telah berzina. Dan kedua tangan itu berzina keduanya. Tangan pun ada dia dalam berzina. Dan zina keduanya menampar. Dalam kurungnya dia kata akan yang dilarang menamparnya. Nah, sebab ada menampar yang hak dibolehkan. Nah, ada menampar hak tidak dibolehkan. Yang ni kata haram lah. Dan zina keduanya menampar akan yang dilarang. Tak boleh nak tekok si, nah, menampar, menepuk. Dan kedua kaki berzina keduanya. Dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya. Kuno dua kaki di tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala haram kita pergi, maka kita pergi guna juga, maka haram. Dan dikira zina kaki. Tapi masalahnya apabila dia sampai tempat kan, tempat yang haram, bila guna kaki dah wasilahnya. Guna mata wasilah, guna kaki nak gerak. Dia sampai tempat yang haram tu bukan setakat kaki dengan mata je, bahkan kadang-kadang ngok telinga, ngok tangan, ngok mulut. Kalau tempat-tempat yang Allah Taala haram, dia sampai tempat banyaklah anggota kita terlibat dengan benda yang haram. Kaki berjalan kepada tempat yang diharamkan, jalan nyuk. Tengok. Kita pergi mana tu? Kita pergi mana tu? Contoh. Ayah haji kata nak pergi mana? Adakah dikatakan berzina? Oh, tu tak ada yang kata tu. Tu hak awam.
Kalau ambo baca sini ya, moga dia kata berjalan kepada tempat yang diharamkan. Memang kosak dia ada. Kita tak ada maka ni dah kosak dalam hati moga berjumpa bermuamalah saja ni. Dah bermuamalah cara kita ni kalau misalnya kata atas dasar kejobok nak pergi beli barang tetap jadi masalah. Cuma tapi kalau misal kata makosid apa ni dalam hati kita tu memang niat nak pergi pak tempat yang Allah Taala haram dah. Maka al-wasail hukmul maqasid. Dah. Kita guna mata nak pergi mana? Memang malam ni aku nak pergi kelab malam. Lah. Nak pergi mana? Nak pergi joget lah. Dah. Enggak tempat joget, tempat molek ada. Tempat yang diharamkan. Dah. Tak ada tempat joget ni dia ada buka-buka baca-baca Yasin berkali. Tak ada lah. Tapi hak kita nak pergi tu kosak kita nak pergi mana? Hak tu zina berlaku dah. Dah. Contoh guna mata. Kalau dalam fiqh pun patulah. Dah. Al-wasail hukmul maqasid. Hak kita nak pergi tu mana? Jadi wasilah serupa dengan kita nak pergi mari ke masjid. Dah, nak mari ke masjid. Wasilah kena guna apa? Kena guna mata, kena guna tangan. Maka diberi pahala belaka tu. Dah, kita tengok bau ni. Bila mata tengok kepada jalan untuk menuntut ilmu, maka diberi pahala. Nah, maka diberi pahala. Kaki dah tekan minyak nak pergi mana? Nak pergi tempat ngaji Quran, diberi pahala. Maka kalau misalnya kata memang kosak dia dah nak pergi kepada tempat yang haram. Bila dia pergi guna mata tu dah haram dah. Bukan dia nak pergi dah. Kecuali kalau misalnya kata duduk saja kecek-kecek tak ada. Kalau dia tak buat tu tak kena pada hukum zina. Nah. Tak ada habis lagi. Dia ada kat belakang tu. Tak ada habis lagi tu. Kita pergi sikit lagi kan. Takut buahnya loceng kan. Okey. Nak pergi dah sikit lagi. Dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram. Jalan tempat yang haram. Nah. Dan bermula-mula itu berzina ia mulu dan zinanya mengkucup. Asal mana mengkucup tu wada'ul fami 'alal fami. Mengkucup akan yang tiada halal yakni haram dikucup. Dan bermula hati itu berkehendak ia. Hati itu berkehendak ia hati dan mencita-cita ia hati. Apabila kita hati ini berkehendak nak lah. Dan membenarkan akan yang demikian itu yakni cita-cita hati itu oleh faraj. Maka guna adalah dengan bahawa mengerjakan ia faraj akan zina itu. Hati duk no. Duk berasa no. Dah last kali faraj buat hijau. Maka berlakulah zina hak seperti hak kata musabbab tadi. Semua tadi mata, tangan, kaki, semua tu sebab sahaja. Tapi apabila pergi sampai tepat, hati berasa no, memang no. Apabila hati kata no, farak buat hijau. Dan apabila sabit dah, apabila kita kata tadi masukkan dah seorang laki-laki yang wadih zakat dia ke dalam farak perempuan yang wadih, maka berlakulah zina pada saat itu. Dan dosa zina ini adalah dosa yang besar. Atau mendustakan ia faraj akan hati. Pergi sampai tepat tak. Mula-mula tu memang dah no sebab kata ayah haji tak dia lah. Tapi sampai tepat tu Allahu Rabbi ingat kau mula-mula sekali teringat kau bini lumu. Kalau hak nikah dah pun teringat tak boleh ni maklum mak ayah aku. Ataupun barulah teringat baru buat dosa tak boleh ni tak boleh. Dan hati dia tu duduk no, tapi faraj mendustakan nanya tak suruh buat dah benda ni benda haram, maka tak jadi zina. Musabab tu tak berlaku, maka hukum zina tak berlaku atas dia.
Tapi tadi tu dia guna kaki tu, dikatakan zina dah tu. Kerana dia nak pergi ke tempat yang memang hak haram dah. Kecuali memang tak ada sebab pergi ngejaga gitu ya. Cuma tadi tu al-wasail hukmun maqasid. Lagu mana hak dia nak ceritanya, hak dia nak tujuan dia, hak asalnya lagu mana. Nah, hak tu dikira zina juga. Zina pada kaki, dosa-dosa kecil berlaku ni. Nah, zina mata dosa kecil berlaku ni. Tapi dia hak tausinya bila berlaku musabbat tadi, bila berlaku zina, bila berlakunya dosa besar, hak ni kan Allahu Rabbi. Nah, tapi ada jalan lagi. Dah, ada jalan lagi. Kalau kita tak ada lagi siapa nyawa duduk di warga ataupun matahari tak naik lagi sebelah barat, ada peluang lagi kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa tertegah ia faraj daripada zina. Tak berlaku dah zina. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Sahih Muslim dan Al-Baihaqi dari Sunan Al-Kubra dia daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini, yakni pengajaran hadis lah, menunjukkan atas bahawasanya asal bagi zina faraj itu dua mata. Hak tu syahid dia nya. Nak boleh berlaku zina hak sungguh-sungguh tu asalnya mari daripada pandangan. Kalau kita boleh jaga pandangan mata, insya-Allah zina tidak akan berlaku. Sebab kita tak tengok benda yang haram itu kerana apa? Kerana takut pada Allah Ta'ala dah. Jadi hak sebab yang lain tu tidak akan berlaku kalau kita boleh jaga. Sebab tu dia kata asal daripada zina hak sungguh, jadinya musabab hak sungguh, berlakunya zina hak sungguh, hak haram dosa besar tu, hari punca daripada mata. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala beri masa lagi kepada kita. Kalau misal kata kita jatuh, kita buat sihir, kita minta apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak cuci kita daripada maksiat, tambah-tambah maksiat mata, iaitu taubat dengan Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebajikan yang kita buat boleh menghapuskan dosa-dosa kecil, minas saghair, daripada dosa-dosa kecil yang kita buat. Kalau tak si taubat atau muka bumi, ada peluang lagi ke nak cuci? Ada dalam neraka lah. Kicah sana. Kicah sana baru boleh masuk syurga. Sebab syurga ni tak ada tempat untuk orang cemar kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia dihapus belaka. Sebab itulah atas muka bumi Allah Taala beri lagi keperluan kepada kita. Hal ni kita selesai awal. Moga kita ngaji dah. Kita ngaji, jatuh istighfar. Enggak kita kata Allah syadik dah. Tak syadik, agama ni dia tak syadik dah. Apabila agama ni kita duduk atas landasan dia, maka kita akan betul semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau misal kata kita nak kata payah itu menjaga mata, kena begitu gini. Sebab itulah hadza zaman syukur. Zaman ni zaman yang kena banyak duk dia. Sebab apa? Banjir bukan setakat lecoh roh. Bagi orang puan wajib atas dia untuk tutup aurat. Bagi kita wajib kita jaga pandangan mata. Waddul basar, yakni tunduk ke pandangan. Jangan duduk buat sihir. Bila buat sihir, dia tak akan berasa sedap dalam kita buat ibadat. Jadi setakat tu saja untuk malam ni. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Gapo hak tak baik itu adalah kelemahan diri hamba dengan berikan imam minta maaf banyak. Kalau seandainya ada salah silap daripada hamba baca kitab ni, hamba minta tolong tegurlah hamba. Dan hendaklah menilai engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia dan akan pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Allah Subhanahu wa taala. Dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil wa ta'inna futuhan 'arifin waj'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.